lot of UMNO supporters, ramai penyokong UMNO akan memberi undi kepada Perikatan Nasional dalam PRN nanti. Ya. Saya fikir analisa itu betul, KJ. Cuma saya punya berbalik pada topik yang KJ introduce tadi. Isunya ialah kita pilih Ahmad Maslan sebagai MVP disebabkan, untuk kita ingatkan, sebab dia pemimpin UMNO pertama yang mengatakan secara terbuka orang UMNO undilah DAP dalam PRN. Tetapi benda itu mendapat sambutan yang hambar daripada kalangan UMNO. Dan ini dibuktikan apabila Hisham Jalil yang KJ sebutkan tadi telah mengeluarkan satu kenyataan balas yang saya lihat dikongsi dan mendapat sambutan yang lebih baik daripada akar umbi UMNO, iaitu beliau mengatakan bahawa tak perlulah UMNO ataupun pemimpin UMNO terlalu agresif untuk mempromosikan DAP dan meminta orang UMNO undi DAP. Malah Hisham Jalil mengatakan bahawa itu boleh menyebabkan penyokong parti kecil hati dan menjejaskan kedudukan UMNO pada 6 PRN yang akan datang. Hisham Jalil kata, ada pernah kita dengar orang DAP jadi apologist UMNO? Saya tak ada dengar. Itu kata Hisham Jalil lah. Jadi rumusannya, no need for UMNO untuk terlalu promote DAP. Itu kata Hisham Jalil dan mendapat sambutan. So Hisham Jalil mungkin dia tak baca kenyataan daripada Teo Ni Ching lah. Mungkin dia tak baca kenyataan daripada Teo Ni Ching, DAP yang telah merespon secara positif kepada kenyataan Ahmad Maslan. Tapi cerita tu tak habis di situ, KJ, kerana Ahmad Maslan being MVP and being Ahmad Maslan as we know, dia takkan diam. Apa yang dia cakap? Dia jawab balik. Dia kata, apa ada hal? Tak ada logo DAP pun besok. Jika UMNO tak ada logo DAP, tak ada logo UMNO pun dalam kertas undi, kerana akan bertandingnya adalah Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Jadi dia main technicality pula lah. Dia Mak Maslan setelah dikritik hebat, dia tidak berundur. Dia tidak tarik balik kenyataan. Dia double down. Dia KFC double down. Double down ni untuk ni pendengar tempatan, apa benda double down? Maksudnya kita dah komit pada satu pendirian, orang kritik, kita double commit, kita cakap double zinger lah, double down. Yes. Dia bukan macam kita stop benda tu, kita cakap no, I am right, you are wrong. Dan kita tidak terima kritikan itulah. Kita double down. So Syaril telah pun sempat bincang dengan ahli-ahli UMNO, walaupun saya tak tahu Syaril ada masa ke tidak sebab baru balik daripada Mabea, tapi saya sempat bersama dengan rakan-rakan UMNO yang masih berani untuk bersama dengan saya, dan mereka semua komplain tentang kenyataan Ahmad Maslan ni. Sebab kenyataan ini sangat-sangat sensitif, dan di sini saya nak jelaskan kepada pendengar Ahmad Maslan ataupun pandangan dan perasaan orang UMNO ni bukan terhadap satu kaum, tetapi terhadap DAP. Let's be very clear about this lah. Dia bukan soal Melayu dan Cina, tetapi parti DAP itu sendiri yang selama ini diindoktrinasi dalam UMNO sebagai musuh atas sebab-sebab tertentu. Dan bila Ahmad Maslan minta supaya diundi DAP, itulah yang mencetuskan kemarahan dan juga penolakan orang UMNO. Dan saya rasa kalau benda ni tak dibendung, Syaril, a lot of UMNO supporters, ramai penyokong UMNO akan memberi undi kepada Perikatan Nasional dalam PRN nanti. Saya fikir analisa itu betul, KJ. Cuma saya punya ulasan adalah, apa pendirian UMNO rasmi sebenarnya? So bukan nak defend Ahmad Maslan, but what was he meant to say? Kerana belum ada sebarang kenyataan rasmi ataupun pendirian rasmi daripada UMNO, dan ini menjadi satu persoalan yang besar yang saya fikir sebelum PRU pun macam tu, KJ. Dia seolah-olah perkara yang susah ni dikelabukan. Maknanya UMNO stand, official stand, MT's official stand, President's official stand, Presiden Parti Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi juga memberi gambaran yang kita tak tahu stand dia kat mana. Dia kata apa? Dia mengakui sukar minta para penyokong untuk terima DAP sebagai sekutu akibat perspektif negatif yang diterapkan sejak 22 tahun lalu oleh kepimpinan terdahulu. 22 tahun ni bila maksudnya Tun Mahathir lah. Dia nak salahkan. Beliau keluarkan kenyataan ni pada 20 Mei
iaitu saya fikir selepas Ahmad Maslan punya statement lah. Tapi elok aja hari tu Zahid dia jemput DAP ke Dewan Merdeka tu. I think we've said before, consistency is not his strong suit. Jadi point dia ialah yalah, benda ni kelabu. So I mean I pun pelik adakah wanting to defend Syaril rasa Abang Mat Maslan buat test balloon, trial balloon ataupun deliberately? Well, I don't mungkin think it's itu terlalu sophisticated untuk dia lah. Dia test water. Do you test water? Yeah. Or you think he's not sophisticated for that? I think Ahmad Maslan is somebody yang Calls a spade lah. in the moment that he is in. So bila dia dalam satu ketika tu dia rasa itu yang betul, dia cakap macam tu je. Dia tak kisah apa yang dia pernah cakap dulu. Itu kita pernah komen episod lepas. Tapi point dia lah yang saya nak cakap ni ialah tak boleh salahkan Ahmad Maslan sebab dia bukan melanggar keputusan parti. Sebab keputusan parti sepaham kita lah, kita duduk luar sekarang ni kan, tak pernah mengatakan sama ada sokong tak sokong DAP. Malah segala hujahan sebelum-sebelum ini menggambarkan bahawa UMNO dan Pakatan Harapan semakin lama semakin akrab. Jadi what was he supposed to do? Jom kita ambil isu ni dan kita pandang ke depan ke pilihan raya negeri. Saya nak tanya pandangan Syaril sebab kita semua tahu bahawa dalam keadaan hari ni dia punya konfigurasi pilihan raya negeri ni 1 lawan 1. Parti utama lah, blok utama. Maksudnya PHBN lawan dengan PN. Ya. Sebab itu dalam konteks tersebutlah yang Mat Maslan kata UMNO kena sokong DAP. Betul. Dengan harapan DAP akan sokong UMNO. Supaya 1 lawan 1 dia boleh menang lah. Dia campur undi. Pandangan saya adalah sama ada senario itu akan jadi ataupun tidak. Maksudnya, adakah UMNO, pengundi UMNO, penyokong UMNO akan memberi sokongan kepada calon yang mewakili kerajaan perpaduan ataupun kerana kehadiran DAP sebagai rakan strategik dalam konfigurasi baru ini, adakah mereka akan buang undi kepada Perikatan Nasional? My feeling right now is that at least 50%, sekurang-kurangnya 50% daripada pengundi Melayu yang selama ini menyokong UMNO akan buang undi mereka kepada Perikatan Nasional, and that figure might rise. What's your call? Saya punya call maybe not 50%, but I agree a significant minority akan tidak mengikut binary yang KJ sebut tadi itu dan sanggup berpindah ke Perikatan Nasional, and figure itu boleh naik apabila ada ketidaksefahaman dalam UMNO macam ni. Jadi my point, going back to what I was saying a few minutes ago, kalau UMNO berani untuk buat apa yang mereka telah buat, Dato' Zahid dah buat apa yang dia buat ya, bersama dengan Pakatan Harapan selepas no DAP dan sebagainya, he's done that. So apalah sangat satu lagi move yang konsisten supaya angka sama ada 50%, 30% tu boleh turun, bukannya naik. Tapi apabila dibuka satu ruang untuk populis-populis dalaman UMNO membaca keadaan akar umbi and go for the sentiment on akar umbi, dan seperti Isham Jalil ni, sebab tu saya tak tahu saya sokong ke tidak, because I know what game he's playing. He's playing the internal UMNO game. Ahmad Maslan, seburuk-buruk Ahmad Maslan ke ataupun kita kritik ke, kita at least he's playing what he thinks is the right thing for the party in the moment. Jadi kredit kepada Ahmad Maslan, dia berani untuk sekat tengkuk dia. Tapi benda and more people in UMNO need to do that. Kalau tak, macam mana? Tapi benda tu akan backfire. Itu yang saya faham, itu yang Isham Jalil nak cakap. Jangan terlalu eksplisit. But if you not explicit and you give a hint like it's okay not to vote for DAP, what do you think? Yang saya sebut minggu lepas adalah sokong calon yang mewakili kerajaan perpaduan untuk kestabilan politik negara. That's the line. Right. Maka pengundi pun faham lah. Tak perlu kita kata sokong DAP. Sebab itu memang satu kenyataan yang menyakitkan hati orang Melayu, orang UMNO. Okay, that's a fair point. Cara penyampaian. So saya nak just keluarkan satu kenyataan yang biasalah, yang pedas. PH lebih berguna kepada BN daripada BN berguna untuk PH. Maksudnya apa? Maksudnya pengundi PH yang tidak akan sokong calon Barisan Nasional jumlahnya lebih kecil daripada pengundi UMNO yang tidak akan sokong calon daripada PH. You know why? Because PH
dia tak akan buang undi kepada PN. PH kebanyakan daripada penyokong mereka, macam mana pun tak akan bagi. of course non-Malays, dia tak akan bagi kepada PAS over satu. Ya. Dia akan campak kepada UMNO ataupun dia tak akan keluar. Ya. UMNO, penyokong UMNO, plausible dia bagi kepada PN dan tak bagi kepada PH. Betul kan? Pendengar? Saya faham reading KJ tu. So ada BN is more useless to PH than PH is to BN. That's one reading. And Ini tak termasuk soal liability Zahid lah. kalau boleh saya berikan bacaan yang bukanlah kontra KJ tapi from a different angle lah. My concern, kalau boleh pakai concern, adalah yang akan banyak kalah dalam PRN mungkin adalah UMNO. Kerusi-kerusi UMNO itu akan tewas di Utara Selangor misalnya. Kerusi-kerusi UMNO di kawasan-kawasan Melayu mungkin berisiko disebabkan apa yang kita analisakan tentang kemampuan, apa yang KJ kata tadi, penyokong UMNO boleh bagi kepada Perikatan Nasional. Tetapi kerusi-kerusi Pakatan Harapan sedia ada di Damansara misalnya, takkan kalah. Whatever people think, takkan kalah. Of course. So mungkin pandangan saya, reading saya ni bukanlah kontra dengan KJ, tapi it's actually corollary to what you are saying. Okay. In the end, although you are saying that Pakatan Harapan lebih berguna kepada BN, resultnya boleh jadi adalah kerusi-kerusi BN tu yang sikit. Kerusi-kerusi PH maintain. Kerusi PH memang maintain. Cuma BN tidak ada nilai tambah lah untuk kawasan-kawasan Melayu bagi PH. Tapi dah lah dia tak nilai tambah, tapi dia sendiri mungkin kurang kerusi. Yes. So that is anyway. Dan saya yakin kita akan cakap lagi tentang PRN bila tetapi okay, sebelum kita tutup isu ni, saya nak bagi teaser sikit lah kepada PRN akan datang, dan ini melibatkan sahabat kami. So banyak spekulasi berkenaan dengan sosok ini dan juga apakah pilihan beliau dalam PRN akan datang. Tengku Zafrul. So if you were Tengku Zafrul, sorry I didn't pre-counsel this with you. I want to spring and we never do pre-counsel. See what your face is like. You know, what is his choice now? Okay, I mean, kita transparent dengan pendengar. We are friends. I'm close friend with him. I've known him for a long time, and you are his friend as well. But, and you know, I didn't prompt that we were going to talk about you, Zafrul. But what would you do? Because kita tahu bahawa Zaf has a shelf life in Parliament. Sebab dia Senate, dia boleh mungkin 2 tahun lagi kot. Dia dah hampir setahun. 2 tahun setengah. And then 2.5 years more in the Senate. Itu tidak akan bawa dia sampai ke PRU 16. So if he has to vacate his ministry, MITI, then he will be 2.5 years out of politics lah. Dan dia telah buat keputusan untuk full time politics kan. Dia dah ketua bahagian Kota Raja, dia dah MT dan sebagainya. So if you are Zafrul, UMNO seats are not winnable like what you said just now. Kursi UMNO di kat Selangor ni more at risk lah. A lot more at risk. I think a lot at risk lah. I mean, you know, ramai yang kata kursi-kursi UMNO ni susah untuk nak menang ni. So, you know, what would you do? Dua option. Satu ialah untuk pergi ke kawasan yang bukan tradisi UMNO. Mungkin dalam Kota Raja sendiri. Dan melihat konfigurasi politik baru di mana penyokong-penyokong Pakatan Harapan boleh top up undi UMNO yang sedia ada, yang sebelum ni tak cukup, untuk potentially menang lah dalam kerusi DUN tersebut. Jadi kalau saya berada dalam kedudukan Tengku Datuk Seri Zafrul dan mahu bertanding dalam PRN, that's what I would do. Tapi since we brought up the subject, I'm not entirely convinced. And again, sorry Zafrul, yang kita bincang pasal perkara ni secara open, I'm not entirely convinced he should run. Macam saya kata tadi, 2 tahun setengah shelf life habis. KJ akan faham benda ni jauh lebih banyak daripada ramai pendengar. Dalam politik dan dalam UMNO ni ada sentimen kalau kita naik terlalu laju. Ada sentimen apabila kita sendiri pernah dituduh perkara sedemikian. Mungkin ada baiknya andai kata Zafrul sits this out, serve sistem dalam kabinet sehingga terpaksa berhenti sebab dah habis Senate, dan buat kerja politik sebagai ketua bahagian dan majlis tertinggi. Itu mungkin mendatangkan lebih
respect and appreciation daripada kalangan orang UMNO. Itu mungkin bacaan saya. I know it's a tight call, but this might be an angle untuk kawan kita fikirkan lah, if we can say this on air. No, I mean, saya tidak sependapat dengan Syaril. I think You should go for Zaf should go for the state election, and I think jika BNPH menang, walaupun BN hanya satu kursi saja, iaitu Zafrul, go for the big prize. I think he should be the Menteri Besar Selangor.